Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anak-anak pelajar? Ustazah harap anak-anak pelajar berada dalam keadaan sihat dan sentiasa dalam lindungan Allah. Okey, baik. Hari ini kita teruskan kepada bahagian akhlak. Okey, adab terhadap orang kurang upaya. Bahagian 2. Okey. Okey, baik. Untuk tajuk hari ini, ada 3 standard pembelajaran yang pelajar-pelajar perlu kuasai, iaitu yang pertama, di akhir pembelajaran nanti, pelajar akan dapat menyatakan dalil nakli, tuntutan beradab terhadap orang kurang upaya. Okey. Yang kedua, pelajar dapat menerangkan adab terhadap orang kurang upaya. Dan yang ketiga, pelajar dapat merumuskan hikmah beradab terhadap orang kurang upaya. Okey, baik. Seterusnya kita lihat dalil nakli yang menyatakan tuntutan untuk kita beradab terhadap orang kurang upaya berdasarkan daripada hadis riwayah Muslim. Okey, anna imra'atan kana fi aqliha syai'un. Faqalat ya Rasulullah innali ilaika hajatan. Faqala ya umma falanin unzuri ayyasikaki syi'ti hatta aqdiya laki hajataki. Fakhala ma'aha fi ba'di turuq hatta faragat min hajatiha. Okey, apa maksudnya? Seorang wanita yang mempunyai kekurangan pada akalnya berkata, "Wahai Rasulullah, saya memerlukan pertolonganmu dalam sesuatu urusan." Rasulullah bersabda, "Wahai ibu, bagaimana cara aku hendak membantumu?" Lalu Rasulullah pun luangkan masa sehingga wanita itu dapat menyelesaikan segala urusan. Okey, jelas kat sini bahawa yang Rasulullah menyantuni orang kurang upaya. Ada seorang perempuan yang kurang upaya minta bantuan dengan Rasulullah. Rasulullah bantu sehingga selesai urusannya. Okey, Rasulullah ni memberi contoh melalui teladan. Jadi apa yang Rasulullah buat itu adalah hadis. Apa yang Rasulullah buat, kita juga dituntut untuk melaksanakan. Okey. Okey, seterusnya. Okey, kita lihat adab terhadap orang kurang upaya. Okey, apa yang kita boleh bantu? Apa yang kita boleh buat terhadap orang kurang upaya? Kalau dari segi ibadah, kita boleh bantu menyediakan kemudahan kepada mereka untuk beribadah dengan selesa. Okey, yang kedua, kita boleh bantu mereka dengan tunjuk ajar mengenai urusan ibadah. Okey, itu antara dua cadangan yang kita boleh buat untuk bantu untuk cara kita beradab terhadap orang kurang upaya. Okey, yang kedua, dari segi emosi, apa yang kita boleh lakukan? Yang pertama, memberikan layanan dengan penuh kasih sayang terhadap mereka. Okey, yang kedua, tidak mengejek dan menghina mereka. Agak-agak pelajar-pelajar boleh buat tak? Okay. InsyaAllah Ustazah yakin semua orang boleh buat. Kita bagi mereka layanan yang baik. Okey. Yang kedua, tidak mengejek dan menghina mereka. Okay, kita kena bersyukur dengan apa yang kita ada dan jangan mengejek dengan apa yang kurang pada mereka. Okay. Seterusnya, dari segi fizikal. Okey, apa yang kita boleh lakukan? Memastikan
kemudahan asas yang disediakan untuk mereka tidak disalahgunakan. Okey, ini contoh mudah selalu kan ada kemudahan yang disediakan untuk orang kurang upaya. Contohnya di mana? Okey, contoh paling mudah kita lihat parking kereta. Parking kereta ada disediakan khas untuk orang kurang upaya. Apa tanggungjawab kita? Kita kena hormat, itu adalah kemudahan untuk mereka. Jangan sesekali kita gunakan. Sebab bila kita guna, kita telah menyusahkan. Bila ada orang kurang upaya datang nak guna, dah susah kan? Okay. Yang kedua, menyediakan ruang dan memberikan peluang kepada mereka sesuai dengan keperluan mereka. Okay. Seterusnya, kita lihat hikmah. Hikmah beradab terhadap orang kurang upaya. Apa hikmahnya? Okey, kita tengok dari segi ibadah, bila kita bantu, bila kita beradab terhadap orang kurang upaya, menimbulkan rasa dihargai dalam diri orang kurang upaya kerana mendapat perhatian dan keistimewaan. Okey, yang kedua, dari segi emosi dapat melahirkan rasa syukur kerana diberikan fizikal dan mental yang sempurna. Bila kita lihat orang kurang upaya, melahirkan rasa syukur kepada kita kerana kita diberikan fizikal dan mental yang sempurna. Okey, hikmah yang ketiga, dari segi fizikal pula, memupuk sifat kebersamaan terhadap semua golongan masyarakat agar perpaduan dapat diwujudkan. Okay. Itu dia 3 hikmah beradab terhadap orang kurang upaya. Baik, seterusnya habis untuk pembelajaran kita pada hari ini. Okey, pelajar-pelajar boleh uji kefahaman pelajar dengan menjawab latihan bagi unit 2, iaitu 3 soalan mudah sahaja. Yang pertama, nyatakan dalil nakli tuntutan beradab terhadap orang kurang upaya. Okey, yang kedua, jelaskan 2 adab menyantuni orang kurang upaya. Okey, dan yang ketiga, terangkan 2 hikmah beradab terhadap orang kurang upaya. Okey, itu saja untuk hari ini. Saya harap pelajar-pelajar dapat manfaatkan apa yang kita belajar hari ini dan praktikkan dalam kehidupan seharian kita. Ingat, jangan sesekali guna kemudahan orang kurang upaya. Okey, sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.